Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح به صدري واستعن بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله. Kita rafa'kan kesyukuran pada pagi ini. Kita sambung kitab Qaulul Tam, hukum berkaitan makmum dan imam pada masalah yang ke-19. Masalah yang ke-19, yang mana sebelum ni masalah yang ke-17 kita bincang berkaitan dengan tidak sah makmum takbiratul ihram serentak dengan imam. Tak sah. Imam takbiratul ihram, makmum takbiratul ihram serentak, maka tak sah makmum tadi. Okey. Kemudian yang ke-18, makruh makmum rukuk atau sujud atau lainnya serentak dengan imam. Yang ini lain pula. Yang ini, yang tadi takbiratul ihram serentak dengan imam, maka makmum tadi terus tak sah. Yang nombor 18 bukan takbiratul ihram, yang serentak tu selain daripada takbiratul ihram, rukuk, sujud atau lainnya. Senang dibuat serentak dengan imam. Semua perbuatan selain pada takbiratul ihram, semua perbuatan dia serentak dengan imam. Sama ada rukuk, imam rukuk, dia rukuk bersama imam, maka hukumnya kat sini makruh. Itu perbincangan kita lepas. Macam tu juga i'tidal. Imam i'tidal, dia i'tidal sekali dengan imam, serentak, makruh hukumnya. Tak batal tapi hukumnya makruh. Kemudian imam sujud, dia sujud serentak, hukumnya makruh juga. Kemudian imam duduk di antara sujud, dia duduk di antara sujud bersama-sama imam, serentak, makruh juga. Macam itulah. Yang mana maksud serentak tu serentak. Maksud serentak tu serentak yang kita faham, iaitu serentak. Dan juga maksud serentak adalah belum imam habis, imam tak habis lagi nak buat perbuatan tu, dia dah buat. Itu pun dipanggil serentak. Kita yang itu kita tak panggil serentak. Kita tak panggil, kita panggil serentak tu serentaklah, serentak. Tu serentak. Sebenarnya maksud serentak juga adalah kalau contoh sujud, imam turun, belum sujud. Dia dah pergi. Dia dah pergi. Walaupun nampak sekali lalu macam tak serentak, nampak sekali lalu imam dulu, tapi imam tak sampai lagi, dia dah gerak, dia panggil serentak juga. Hukumnya makruh. Apa maksud makruh? Maksud makruh adalah dalam masalah ni adalah luput pahala berjemaah. Sepatutnya dapat 27, dia dapat 1. Kesilapan yang sedikit saja, iaitu dia serentak dengan imam. Maksud serentak ataupun imam tak habis lagi, dia pergi dah.
Imam tak habis lagi dengan maksud imam tak sampai lagi, biasanya sujud lah. Rukuk ni payah. Imam Allahu Akbar dah sampai dah. Dia tak boleh nak kejar sangat. Takkanlah imam Allah dia dah pergi. Oi, payah nak buat tu. Rukuk tak ada masalah sangat. I'tidal pun tak ada masalah sangat lah. Sebab tak sempat nak buat serentak dengan imam. Tapi kalau sujud, itu paling senang berlaku. Maksud imam kan panjang. Allah, lambatlah. Dia pergi. Okay. Dia pergi. Dalam keadaan imam belum sujud lagi. Macam tu juga bangun daripada sujud ke daripada bawah nak naik atas. Lama juga. Allah. Oh, lambatnya sujud. Dia sujud lagi ni. Dia bangun. Sebelum imam habis bar, dia dah bangun. Itu nama serentak juga. Maka dengan buat begitu, luputlah pahala jemaah. Itu maksud serentak. Okay? Luputlah pahala jemaah. Sebab tu kata makruh. Makruh ni maksud tak batal, tapi dia berjemaah kan. Dia berjemaah, maka tak dapat pahala jemaah. Okay, itu yang lepas. Masuk kita masalah ke-19. Jadi maknanya serentak takbiratul ihram tak sah makmum. Serentak rukuk, i'tidal, sujud, atau sujud yang lain-lain tak batal, tapi tak dapat pahala jemaah, luput pahala jemaah. Yang ke-19 ni pula, yang hari ni kata pengarang hukum makmum salam serentak dengan imam. Salam pula. Salam pula. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, kata pengarang, jika makmum memberi salam serentak dengan imam, maka masalah ini ada dua wajah, ada dua keadaan. Di dalam beberapa buah kitab ulama Khurasan, kejap, ulama Khurasan tu apa? Khurasan, Rumi apa? Rumi? Khurasan juga. Khurasan. Apa Khurasan, ulama Khurasan ni? Khurasan juga kan? Khurasan ni satu wilayah. Kalau sekarang ni lah, kalau kita tengok peta, dia belah Iran. Dia belah timur ke gitulah, ujung Iran, belah timur Iran ataupun timur laut Iran, yang nama Khurasan. Tapi maksud ulama Khurasan sebelum ada pembahagian lagi, sebelum ada pembahagian border. Jadi apa maksud Khurasan? Maksud Khurasan luas sikit daripada tu. Jadi daripada Khurasan sekarang yang Iran tu luas lagi, jauh luas lagi, termasuklah Uzbekistan, Afghanistan, Pakistan, Kemministan, Tajikistan. Kalau macam yang tan macam Berambi cakap tu, Gostan dekat-dekat dengan negara setan. Tapi tak, dia tak ada, itu Berambi yang cakap. Dia tak ada. Jadi dia Khurasan ni Iran besarkan sikit. Itu Khurasan dulu. Sekarang Khurasan yang betul-betul dekat dalam Iran je. Jangan kita pergi Iran Syiah. Syiah tu baru berapa lama baru ni. Ini cerita lama, ulama dahulu. Ulama Khurasan. Dia kata terdapat dalam beberapa kitab ulama Khurasan. Kenapa dia sebut ulama Khurasan? Hebat sangat ke Khurasan ni? Ulama yang duduk kat Khurasan dulu ni, sebelum Syiah, dulu ni. Hebat. Siapa? Antaranya Imam Sittah, Imam hadis yang 6, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibn Majah, Nasai. Khurasan ni. At-Tabari, Baihaqi, Sibawih yang nak terror nahu tu. Biruni, Khawarizmi, Ibn Sina apa Khurasan juga. Semua area sana. Sebab tu dia bawa datang ulama Khurasan. Kitab ulama Khurasan kata gini tu tak kata lagi, baru nak cakap, cuma nak bagi tahu. Dia nak bagi tahu kenapa dalam kitab kita dia mengambil pendapat ataupun wajah daripada ulama Khurasan, sebab situ hebat-hebat orangnya. Okey, sambung lagi. Apa pendapat dia kata ni? Dan wajah yang terlebih asah, dia ada dua pendapat lah yang bertentangan. Yang lebih asah ni sahih, dua-dua sahih. Bila dua-dua sahih, kita akan pilih dari segi hujah, dari segi dalil dan sebagainya. Takkan dua-dua sahih yang bertentangan. Tapi ulama ni kata sahih, ulama ni kata sahih. Habis mana boleh? Kalau dia sama tak apa. Kalau wajib dengan sunat okey lagi. Habis kalau haram dengan halal, bertentangan, tapi dua-dua sahih. Jadi bila ada dua sahih, setelah dikaji dari segi dalil-dalil dan sebagainya, maka yang ni lebih sikit.
maka dia panggil asah. Jadi asah ni sahih lah juga. Tapi setelah ada dua sahih, lepas dua sahih, telah ditimbang-timbang, yang inilah kita ambil yang ini, yang kita panggil mu'tamad tu, itu dia panggil asah. Tu maksud asah. Asah ni sahih lah tuan. Sahha. Okey? Dan wajah yang terlebih asah daripada kedua-duanya ialah tidak batal sembahyang bila makmum serentak dengan imam. Makmum serentak dengan imam memberi salam. Serentak dengan imam memberi salam, tak batal sembahyang. Okey, tak batal bila makmum serentak dengan imam. Okey, bersalahan, yang ni saja nak bagi tahu. Kita bahas balik yang tadi. Sekejap lagi kita undur balik. Bersalahan jika serentak pada takbiratul ihram. Takbiratul ihram dah sebut sebelum ni. Kalau serentak, maka sembahyangnya tidak sah mengikut qaul yang sahih. Kenapa kata sahih? Sebab tak ada pun ulama kata kalau sama takbiratul ihram dengan takbiratul ihram, makmum dengan imam serentak, maka sah. Makmum tadi tak ada. Semua kata kalau serentak tak sah. Makmum tadi tak sah. Jadi tak timbullah asah tak asah. Kita sahih sajalah. Kalau nak timbul asah ni bila dua sahih yang bertentangan. Bila dua sahih, maka sembahyangnya tidak sah mengikut qaul yang sahih. Kalau takbiratul ihram serentak makmum dan imam, tak payah bincang, memang makmum tak sah. Sebab imam tak masuk lagi sembahyang, makmum sekali. Kata nak jadi makmum pengikut, tapi dia pergi sekali dengan ketua. Jadi maka memang tak sah. Dan jika okey, stop kat situ. Jadi dia nak bagi tahu kalau salam imam dan makmum salam sekali bersama-sama, masalah bukan dekat imam, masalah dekat makmum. Serentak ada dua wajah, ada dua pendapat. Salah satu yang dia kata tak batal. Salah satu lagi maknanya batal lah. Batal sembahyang sebab serentak. Okey? Kemudian dia kata pula, kalau takbiratul ihram tak payah ceritalah, memang tak sah dah makmum tadi. Okey? Dan jika sekiranya kita berkata tidak batal, ambil pendapat yang kata tak batal tadi, tak batal, tetapi luput fadilat berjemaah kerana menyalahi imam. Walaupun tak batal, tapi tak dapat pahala jemaah. Sebab dia tak tunggu imam salam dulu. Sama macam tadi lah. Sama macam rukuk sujud, sama je. Imam baru sujud, on the way sujud, dia dah pergi dah. Maka kan tak dapat pahala jemaah. Yang ini, imam salam, dia salam terus. Yang dipanggil serentak, sama. Tak dapat lah juga. Tapi takbiratul ihram tak boleh buat. Buat gitu, terus tak sah. Tu. Tetapi luput pahala berjemaah. Apakah yang dimaksudkan dengan serentak salam pula? Macam tadi lah. Apa maksud serentak imam dan makmum? Serentak tu apa maksud dia? Serentak dia ada imam dengan makmum. 1, 2, 3. Imam as, makmum pun as. Imam assalamualaikum, dia kum warahmatullah Allah. Yang Allah kedua tu makmum. Maknanya tu serentak. Iyalah, itulah serentak. Sebab macam ni dua imam, makmum dan imam nak serentak betul-betul. Sekali. Mana boleh? Dia kena imam A dulu, baru makmum A. Sebab selagi dia tak dengar imam A, makmum nak serentakkan macam mana? Jadi, dengan masuk serentak, bila imam A, makmum pun A. Jadi, Assalamualaikum, kum yang kedua tu makmum. Sebab saya tak sebut dua ni. Betul? Atau Assalamualaikum warahmatullah. Allah yang kedua tu siapa? Makmum. Jadi dia ikut belakang sungguh, rapat dengan imam tu. Okey, itu nama serentak. Ataupun yang serentak yang tak batal, tapi luput pahala jemaah. Ataupun sama juga, Assalamualaikum, makmum A dah. Sama juga, nama serentak juga. Ataupun ujung lagi, Assalamualaikum warahmatullahi, makmum A. Serentak juga. Assalamualaikum warahmatullahi kat situ khilaf. Imam assalamualaikum warahmatullahi, makmum kat situ khilaf. Tapi ada je orang buat assalamualaikum warahmatullahi. Imam tu makmum terus assalamualaikum warahmatullahi. Ada kan dia tunggu sikit assalamualaikum warahmatullahi. Imam yang kedua je assalamualaikum, yang kedua je ada juga. Adakah setelah imam assalamualaikum warahmatullah, makmum baru adakah termasuk dalam serentak ataupun tidak?
Kalau imam assalamualaikum, makmum dah A, kita panggil serentak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi, imam A, makmum A, serentak lagi. Assalamualaikum warahmatullah, imam, makmum A. Adakah serentak? Ada khilaf ulama. Ada yang kata serentak juga. Imam dah warahmatullah, dah diam pun, assalamualaikum warahmatullah, makmum A, serentak juga. Ada khilaf lah. Ada ulama mengatakan serentak juga. Ada kata tidak. Okey, assalamualaikum warahmatullahi, imam. Lepas tu sekali lagi, salam yang kedua. Assalamualaikum makmum A, serentak juga. Saya sebut khilaf hari dua. Ada ulama yang katakan serentak juga. Serentak apa? Imam dah assalamualaikum warahmatullahi, diam lagi 2-3 saat. Kemudian A untuk salam yang kedua, makmum baru A, dia panggil serentak apa? Imam dah lepas dah salam. Tak apalah, kita bahas sekejap lagi. Ataupun imam assalamualaikum warahmatullahi, diam sekejap. Lepas tu assalamualaikum makmum A, serentak juga. Mengikut kata dia khilaf tadi. Yang kata tak serentak, yang kata dah berbeza dah, tak serentak. Bila imam assalamualaikum warahmatullahi, makmum A, okey, dia tak nama serentak, dia nama ikut. Itu yang kata tu. Saya nak bagi contoh yang satu lagi. Sebahagian ulama mengatakan tidak. Ada khilaf kat situ. Masih lagi serentak. Habis assalamualaikum warahmatullahi, imam. Assalamualaikum warahmatullahi, makmum A, serentak juga. Yang ada kata serentak ni. Okey. Kenapa pula gitu? Sedangkan imam dah salam yang pertama, salam kedua yang sunat. Soalan balik. Sunat salam 2 kali. Dapat tak? Okey, sah tak sembahyang ni? Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum, assalamualaikum. Gitu kan? Fil alamina innaka hamidum majid. Betul? Dah nak salam kan? Macam ni. Tak ada pusing-pusing. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sah sembahyang ni? Mestilah sah. Ke tak sah? Sah, sebab yang rukunnya assalamualaikum warahmatullahi tu sunat. Okey, selesai, itu semua setuju. Habis salam yang kedua tu dapat pahala tak? Assalamualaikum tu rukun dah, kan 2 kali salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum dengan assalamualaikum yang kedua tu adalah sunat. Dia macam ni, assalamualaikum, assalamualaikum. Dapat tak? Sah-sah dah. Dapat tak pahala sunat salam yang kedua? Dapat. Kenapa pula tak dapat? Sebab sunat salam 2 kali. Maksud yang pertama tu rukun, yang kedua tu sunat. 2 kali. Tak suruh berhenti-berhenti. Berhenti tu sunat lain pula. Tak suruh paling-paling. Paling tu sunat yang lain pula. Assalamualaikum tu rukun, warahmatullahi tu sunat. Lepas tu paling sunat. Lepas tu pergi ke depan, sunat. Lepas tu assalamualaikum, sunat lagi. Paling warahmatullah, sunat lagi. Paling kanan, sunat. Semua sunat. Jadi bila semua sunat, yang rukun hanya salam assalamualaikum yang pertama, dia tak nak buat yang sunat lain. Tak ada masalah kan? Dia nak assalamualaikum yang pertama dengan assalamualaikum yang kedua. Jadi dia pun assalamualaikum, assalamualaikum. Maka nak bagi tahu, sah sembahyang memang sah. Salam yang kedua pun dapat pahala sunat, walaupun dia tak berhenti kejap. Kalau dia berhenti assalamualaikum, assalamualaikum, dapat pahala lain pula, iaitu pahala berhenti kejap. Okey, jadi kita dapat faham assalamualaikum, assalamualaikum tu kan sekali kan tu. Maksud sekali salam 2 kali, tapi satu sekali lah. Kita panggil sekali. Jadi bila panggil sekali, ataupun berpasangan, jadi 2 salam tu sebenarnya satu cerita, iaitu yang rukun assalamualaikum. Tapi kalau nak sunat, sebutlah salam 2 kali, tapi masih lagi dipanggil salam. Jadi sebab tu ulama yang kedua ni kata assalamualaikum warahmatullahi, diam kejap. Nak diam, nak paling tu cerita lain. Assalamualaikum, makmum A, dia dipanggil serentak. Sebab apa? Imam tak habis salam lagi. Salam kan sekali? Tak, salam sekali tu yang wajib, yang rukun. Yang 2 kali tu assalamualaikum, assalamualaikum ni 2 kali tu, itulah package sekali ke sunat-sunat. Jadi yang ulama katakan sekali tu cerita lain, salam pertama. Salam kedua cerita lain. Itu sebahagian ulama kata gitulah. Sebahagian kata tidak, assalamualaikum yang pertama dan yang kedua adalah satu package. Bila satu package, kalau nak buat,
Tunggu habis package tu baru buat. Baru makmum buat. Ini imam tak habis buat package dia yang sekali dengan sunat-sunat, makmum dah buat. Namanya makmum serentak. Tak dapat pahala jemaah. Uish, masalah juga pendapat yang kedua ni lah. Tapi saya sebut awal-awal tadi, ni khilaf. Jadi kenapa kita nak sibuk dengan khilaf tu, atau kita nak ambil risiko? Tunggulah kejap. Bukannya boleh gimana pun. Tunggulah kejap, maksudnya salam yang kedua. Habis nak buat juga salam yang pertama. Tak salah lah, namakan sunat dan ataupun ianya ada khilaf. Cuma lepas assalamualaikum warahmatullahi, imam assalamualaikum warahmatullahi yang kedua, dia dah pergi dah. Dengan imam assalamualaikum warahmatullahi dan imam assalamualaikum warahmatullahi baru dia pergi, tak ada beza pun. Kan jadi cepat sikit boleh bangun. Sama je. Imam assalamualaikum warahmatullahi. Okey, imam A dia pun dah A. Imam assalamualaikum warahmatullahi yang kedua, dia A yang pertama. Lepas tu dia A yang kedua. Okey, dengan imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia baru assalamualaikum warahmatullahi. Berapa saat je bezanya? 1 saat je. Dan dengan 1 saat dia nak juga tu. 1 saat pun cepat tu, boleh rehat. Menyebabkan risiko ataupun kita panggil ada khilaf kat situ. Kenapa nak ambil? Bukannya susah. Senang, tunggu sekejap. Nah, sebab ada sebahagian ulama kata bahawasanya satu package. Malah nak bagi tahu assalamualaikum yang pertama dan yang kedua adalah satu package. Nak menguatkan lagi, kata itu satu package. Tunggu habis dua-dua ni baru bagi salam. Kalau nak tambah rakaat pun sama juga. Tunggu tak habis 2 ni baru tambah rakaat. Kita pakai kasan assalamualaikum warahmatullahi. Betul, imam A yang kedua dia dah tambah rakaat dah. Dia bangun kan? Samalah hukum cerita ni. Ada 2 pendapat. Ada 2. Yang pertama kena tunggu yang kedua. Yang biasa, yang wajib kita dah tahu dah. Lepas imam salam yang pertama, biar bolehlah tambah. Boleh, memang boleh. Tapi terbaik tunggu yang kedua. Kenapa? Kalau dia tunggu sekejap pun, bukannya boleh jadi cepat pun sembahyang dia. Habis banyak tu juga. Jadi kenapa nak ambil risiko tu? Tunggulah kejap. Tunggu salam yang kedua. Walaupun sah setelah salam yang pertama. Ya. Apa bukti nak kata lagi salam pertama dan salam kedua ni package sekali. Bukti dia lagi, jika salam yang pertama kemudian batal wuduk imam ke makmum, tak kisahlah. Ni cerita sembahyang. Lepas salam yang pertama assalamualaikum warahmatullahi, batal sembahyang, kentut. Ataupun isteri dia pegang. Isteri dia tunggu je, cepat nak bagi tahu ni ada hal ke apa ke. Dia assalamualaikum warahmatullahi, isteri dia pegang kat sini ke bahagian kulit lah, batal lah wuduk dia. Ataupun dia sendiri kentut, assalamualaikum warahmatullahi, kentut. Soalannya, boleh tak salam yang kedua? Tak boleh, hukumnya haram. Tapi sembahyang dah sah dah, sebab salam yang pertama dah. Tapi dia tak boleh assalamualaikum warahmatullahi, kerana dah batal wuduk. Kenapa pula tak boleh? Dia masih lagi sembahyang, sebab tu tak boleh. Dia sembahyang apa? Rukun yang pertama, salam yang pertama je rukun. Pendapat yang kedua tu lagi kuat pula dia kata. Sebab dia package. Dah niat nak buat yang sunat, maka dia satu package. Sebab tu haram salam yang kedua. Setelah batal, setelah salam pertama, sembahyang sah tapi haram. Kalau ikut logiknya, tak haram lah salam yang kedua, sebab sembahyang dah habis dah pun. Tapi kenapa haram juga? Kenapa haram salam yang kedua? Malah sebahagian kecil ulama kata batal sembahyang dia. Yang ni lagi lah dhaif ni. Salam yang pertama kentut, salam yang kedua batal sembahyang balik. Tapi kita tak ambil yang tu, dhaif sangat. Yang kita ambil salam yang pertama batal wuduk. Salam yang kedua haram dosa. Sebab dia masih lagi sembahyang. Dia satu package. Itu membuktikan salam pertama dan kedua ni satu. Malah kalau kita kata assalamualaikum laju-laju pun dapat juga pahala yang pertama rukun, yang kedua sunat salam tadi. Tu nak kita. Kita kena assalamualaikum warahmatullahi dengan apa? Berpaling, berhenti kejap paling. Itulah maksud salam kita. Tak, situ banyak sunat-sunat yang lain. Tak apa, ada yang tambah sunat apa? Ada yang tambah assalamualaikum warahmatullahi. Itu semua sunat-sunat tu. Kita kata salam mestilah assalamualaikum warahmatullahi. Paling tu sunat lain. Ke kanan, ke kiri, sunat lain. Tambah kita kalau jenis suka tengok TV, tambah dengan package hangguk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu suka tengok TV, assalam, tambah. Itu tak ada sunat. itu sunnah artis. Mengangguk lagi. Nak bagi tahu berpaling,
perkataan warahmatullah, berpaling, berhenti kejap, tu semua sunat. Semua sunat-sunat. Yang wajib atau rukun salah yang pertama saja. Dan jika mengambil keputusan untuk package-kan dia dengan maksud, dengan paling sekali, dengan ke depan sekali, dengan berpaling ke kiri sekali, dengan salam yang kedua sekali, maka buatlah satu package, dia jadi satu salam. Cuma dalam satu salam, satu package salam yang ada dua salam dalam tu. Satu package salam yang ada dua assalamualaikum dalam tu. Wah, cantik. Dan bukan ada dua assalamualaikum je, ada dua kali berpaling, berhenti kejap, semua tadi. Kecuali angguk je tak ada. Okey, yang ke-20. Hukum makmum salam sebelum imam dengan niat mufaraqah. Hukum makmum salam sebelum imam dengan niat mufaraqah. Maksudnya nak salam ni, mufaraqah, ni bukan imam aku dah. Mufaraqah lah. Aku bukan makmum dah. Ini bukan imam aku, tu maksud mufaraqah. Lepas tu bagi salam. Apa hukumnya? Apabila makmum memberi salam sebelum imam, maknanya imam tak salam lagi, dia dah salam dengan niat mufaraqah. Dia berpisah dengan imam dulu baru bagi salam. Kita tak payah fikir lah. Kita kata kalau dah mufaraqah, sukati nak salam kan? Betul lah. Okay? Maka hendaklah ditilik. Jika perbuatannya itu dengan sebab uzur, perbuatannya mufaraqah, kemudian bagi salam sebelum imam salam, tidaklah batal sembahyangnya. Memang tak batal sembahyang. Sebenarnya kat bawah ni saya sebut awal-awal lah, sebab dia jadi takut payah nak faham. Sebenarnya sama ada uzur ataupun tak uzur, dia mufaraqah kemudian dia bagi salam, biasanya jadi kat tahiyat lah kan. Imam dia baca tahiyat, baca tahiyat, kemudian dia pun mufaraqah dengan imam bagi salam. Mufaraqah dengan imam bagi salam. Sedangkan imam tak salam lagi. Okey. Sama ada dia mufaraqah dan bagi salam lepas dia baca tahiyat tadi. Sama ada dia ada uzur, dia ada sebab yang kuat, ataupun dia tak ada sebab. Dua-dua sah, kan? Ke tak sah? Kena ada sebab. Nak mufaraqah dengan imam mesti ada sebab. Tak ada sebab, mufaraqah juga batal. Ada gitu? Mana ada? Kita bukan cerita tentang batal ataupun tidak. Kita nak cerita sekarang ni tentang pahala jemaah kena potong ke tak, kat situ. Jadi dia kat sini tidak batal semayangnya. Tidak batal semayangnya, memang tak batal jika dia mufaraqah kemudian dia bagi salam. Maksud mufaraqah bagi salam tu macam ni, sama ada dia baca tahiyat kemudian dia nak salam awal, dia mufaraqah, lepas tu dia bagi salam, atau sedangkan imam tak salam lagi, ataupun sebelum tu lagi dia tengah berdiri, imam tengah baca Fatihah ke apa, dia mufaraqah, dia teruskan semayang dia bagi salam. Jangan faham dalam bab ni, jangan faham masa tahiyat akhir je, dah ujung-ujung dia mufaraqah, dia bagi salam, imam tak salam lagi. Masalah tu macam mana? Masalah tu makmum tadi tak batal lah. Makmum tu dah mufaraqah dulu. Dan perkara yang sama, jika berdiri ke, jika ketika rukuk ke, dia mufaraqah, kemudian dia teruskan sembahyang dia sendiri dan dia bagi salam. Yang mana salam dia bagi salam, imam tak salam lagi. Tak, kita dah tahu benda ni, memang boleh pun. Cuma dia nak cerita tentang dia mula-mula jemaah. Last kali imam tak salam lagi, dia dah salam. Tapi dalam keadaan dia mufaraqah. Sama ada dia mufaraqah tahiyat akhir ataupun dia mufaraqah bila-bila. Yang penting imam tak salam, dia salam dah. Tapi dia mufaraqah. Tu nak beritahu. Jika ada uzur, ada sebab. Sebab uzur ni bukan kata sakit aja, tak. Ada sebab. Ada sebab yang diterima syarak. Apa antaranya? Imam memanjangkan sangat bacaannya, atau imam memanjangkan sangat bacaannya. Bila imam memanjangkan sangat bacaannya, masa tu tengah berdiri, dia pun mufaraqah, teruskan sembahyang, kemudian dia salam, terus sampai habis lah. Ketika dia salam, imam tak salam lagi. Tu lah. Sekarang apa ceritanya? Ceritanya tak batal makmum tadi. Sebab tu saya kata memanglah tak batal dah mufaraqah kan. Sebab tu saya kata ini cerita pasal dapat tak pahala jemaah. Hukumnya dapat. Jika dapat pahala jemaah juga walaupun mufaraqah, jika imam tu baca panjang. Cuma panjang dan pendek subjektif, banyak kali dah saya sebut.
panjang dan pendek bukan bergantung kepada nafsu makmum. Bukan. Kasar bunyi. Sebab kadang-kadang nafsu makmum kata panjang, maka jadi panjang. Makmum kata pendek, pakat-pakat ni ikut makmum. Tidak. Panjang dan pendek ikut syarak, bukan ikut nafsu makmum. Sebab kalau makmum kata makmum semua kata alam nasyrah panjang, macam mana? Kena baca kulhu je, pun pendek. Agak-agak kalau dia baca alam nasyrah juga, panjang ke pendek? Sebab tu kata panjang dan pendek, dia kata memanjangkan sangat bacaan bukan ikut nafsu makmum, ikut yang telah ditentukan. Okey, maka ulama tolong kita. Ada 3, kita akan bahaskan datang. Saya sebut dulu istilah dia panggil. Pertama, tiwalul mufassal, awsatul mufassal, qisarul mufassal. Ada 3. Mufassal tu surah ataupun kadar bacaan. Tiwalul mufassal, bacaan yang dipanggil panjang dalam sembahyang, panjang. Walaupun makmum kata pendek, dia tetap panjang. Sebab panjang dan pendek bukan bergantung kepada nafsu makmum. Yang bila sebut dalam kitab fiqh, panjang. Imam jangan memanjangkan surah, jangan memanjangkan surah. Makmum secantik, tengok imam, jangan panjang-panjangkan surah. Kena banyak ni aja. Tidak, banyak ni siapa tentukan? Dia tentukan. Sebab tu saya sebut awal-awal, pendek atau panjang bukan nafsu makmum. Ulama dah tentukan. Jadi panjang ni dia ada ayat dia. Ada dia panggil awsatul mufassal, ayat yang sederhana. Sederhana ni juga bukan ikut nafsu makmum juga, ikut yang telah ditentukan. Berpanjang. Satu lagi, qisarul mufassal, ayat-ayat pendek, surah-surah pendek. Surah-surah pendek ni juga bukan ikut nafsu makmum juga, tidak mengikut yang telah ditentukan. Surah-surah pendek ni ada beberapa khilaf. Ada. Maksudnya biasa surah-surah yang muqaddam ni ke bawah. Sebenarnya lam yakunil ladzi tu panjang ni, tapi itu qisarul mufassal. Ayat apa, surah pendek. Tapi lam yakunil satu muka. Ada panjang, tapi tu pendek. Makmum kata panjang lam yakunil ladzi, tahu tak lam yakunil? Orang dulu panggil lam yakunil je, faham surah apa? Surah tu dia panjang, dia kita pegang panjang, tapi syarak kata pendek. Tiba-tiba makmum kata panjang, tetap juga surah pendek. Jadi bila saya nak ingatkanlah, bila kata imam memanjangkan sangat bacaannya, bila sebut imam memanjangkan sangat bacaannya, panjang-panjang ni bukan ikut kita, ikut syarak dah tentukan. Jadi berapakah kadar panjang, berapakah kadar pendek yang paling panjang? Boleh tak? Berapakah kadar pendek yang paling panjang? Tapi pendek lagi, tapi dialah paling panjang dalam pendek surah yang pendek. Dalam ayat yang pendek ni, dia paling panjang. Adalah lam yakunil ladzi. Tengok berapa baris, kira berapa baris. Ambil baris tu, berapa baris yang dapat tu, letaklah kat surah-surah lain. Bawah daripada lam yakunil ladzi tu, semua namanya pendek. Walaupun makmum kata panjang. Itu namanya pendek. Jadi letaklah kat surah Baqarah, surah apa, kadar itu. Tapi biasa kadar tu panjang tu. Kalau baca surah panjang tu maksud surah tu lah, Ali Imran ke surah panjang tu. Lama rasa. Pendek. Sebab kadar dia lam yakunil ladzina kafaru sahaja. Tu maksud pendek panjang. Okey, bila imam memanjangkan lebih daripada kadar yang sepatutnya, makmum tadi dia ada hal, ada apa semua, dia ada kerja, dia tak larat sebagainya, dia mufaraqah, dia teruskan sembahyang dan dia salam. Yang mana dia salam tadi, imam tak salam lagi, dapat pahala jemaah. Makmum tadi walaupun dia mufaraqah, sebab uzur dia diterima. Imam baca panjang pula, panjang yang ditentukan tadi tu. Apa maksud panjang? Lebih daripada kadar lam yakunil ladzina kafaru. Yang baca. Tapi kalau bawah daripada lam yakunil ladzina kafaru, dia kata panjang juga. Dia mufaraqah, tak dapat, luput pahala jemaah. Kalau alasan dia kerana panjang. Kerana panjang lah, imam panjang lah, aku mufaraqah. Bila kira balik, tak sampai pun kadar baris lam yakunil ladzina kafaru. Tapi dia kata panjang, dia mufaraqah, tak dapat pahala jemaah, luput pahala jemaah. Walaupun dia kata panjang. Itu kalau alasan panjang. Tapi kalau alasan sakit, dapatlah. Contohnya sakit kat lutut, imam baca panjang nisbah dia yang sakit lutut. Jadi dia mufaraqah kerana sakit lutut. Maka dia pun mufaraqah, dapat pahala jemaah. Jadi alasan kena betul juga. Kalau alasan imam baca panjang semata-mata, sedangkan imam tak baca panjang pun, dia je rasa panjang,
maka dia mufarakah, tak dapat pahala jemaah. Luput, dapat satu je. Tapi kalau dia mufarakah dengan sebab lain, bukan sebab baca panjang, sebab sakit dan sebagainya, dapatlah. Atau imam meninggalkan sunat-sunat yang dikendaki. Maksud sunat yang dikendaki ni sunat tapi dia besar lah sikit, kita panggil ab'ad. Dengan sahaja, dengan sengaja, seperti tasyahud awal, qunut atau bacaan surah kita dah bahas awal tadi dan sebagainya. Jadi kalau imam meninggalkan qunut tahiyat awal, maka makmum tadi mufarakah kerana nak buat qunut, nak buat tahiyat awal, dapat pahala jemaah. Sebab tu dia panggil sunat yang dikendaki. Sunat yang dikendaki ni adalah sunat besar lah, sunat ab'ad. Jadi kalau imam tak baca qunut, makmum mufarakah, aku nak qunut, dia pun baca lepas mufarakah, baca seorang-seorang, kemudian dia teruskan sembahyang, dia bagi salam, maka pahala jemaah tetap dapat juga. Sebab alasan dia mufarakah sangat kuat, iaitu imam tak buat sunat ab'ad. Kalau nak mufarakah, kalau tak nak, teruslah. Bila teruskan dengan imam, maka dapatlah pahala jemaah sebab dia salam dengan imam. Ni kalau. Jadi jangan salahkan orang yang imam tak baca tahiyat awal, dia mufarakah dan dia baca tahiyat awal, lepas tu dia terus sembahyang seorang-seorang, maka dapat pahala jemaah sebab imam tinggalkan tahiyat awal. Tapi kalau nak ikut, baguslah, lagi bagus ikut. Jangan mufarakah, ikut. Adakah dapat pahala jemaah? Memanglah dapat. Okey. Dan jika ia berbuat dengan tidak sebab uzur, maka ada dua pendapat. Seperti mana juga mufarakah tanpa uzur, maka lebih asah daripada keduanya tidak batal sembahyangnya. Kalau tak ada uzur, batal tak? Maksudnya saja sembahyang rakaat pertama, rakaat kedua nak mufarakah, ada sebab? Tak ada sebab. Saja boring-boring. Tu kata. Tak ada sebab. Bukan sakit, bukan imam baca panjang, bukan imam tinggal kunut ke apa. Tak. Saja je nak mufarakah. Tak ada uzur, tak ada sebab. Okey? Maka dia kata tak batal juga. Kalau ada uzur tak batal, tak ada uzur saja pun tak batal. Bezanya apa? Bezanya ada uzur pula diiktiraf, pahala jemaah kekal. Tak ada uzur, saja-saja mufarakah, sah juga sembahyang, tapi satu. Logiklah. Dan jika ia tidak berniat mufarakah, jika makmum tadi tak niat mufarakah dan memberi salam, tak niat mufarakah, bagi salam, sedangkan ia mengetahui dan sedar bahawa ia mengikut imam, dia sedar dia tu makmum, tapi dia bagi salam sebelum imam salam. Imam tak salam lagi, dia salam dah, tapi dia sedar aku ni makmum. Apa jadi? Maka batal lah sembahyang sama sekali. Maknanya dia bukan terlupa saja, imam tak salam lagi, dia salam dah, maka batal. Kalau serentak, pendapat yang pertama tadi tak batalan serentak, tapi hilang pahala jemaah. Kalau dia dulu salam, dia tak mufarakah, dia salam, imam tak salam lagi, batal. Yalah, semua orang tahu tu. Kerana melakukan dua perbuatan haram. Salah satunya mendahulukan imamnya dengan satu rukun. Salah satu perbuatan haram adalah imam tak buat lagi, dia buat dah, maka hukumnya haram. Tapi tak batal sembahyang, tak batal sebenarnya. Kalau imam tak sujud, dia sujud dulu. Imam tengah i'tidal, dia sujud, maknanya dia mendahului imam satu rukun, tak batal. Sengaja ni, sengaja. Tak sengaja memang tak batal. Sengaja. Imam sami Allah liman hamidah, dia pun sami Allah liman hamidah, Allahu akbar, dia sujud. Imam tak sujud lagi, tak batal makmum tadi. Sengaja ni. Imam sujud, dia pun sujud. Okey. Imam Allahu akbar, duduk di antara dua sujud, dia pun duduk di antara dua sujud. Imam tak sujud yang kedua, dia dah sujud. Maknanya dia dah mendahului imam satu rukun. Imam tak pergi lagi, dia dah pergi. Tak batal sembahyang, tapi haram, berdosa. Malah kalaulah kita ambil bab sujud lah, senang. Daripada i'tidal, sujud, imam sujud. Bila imam sujud, dia pun sujud. Okey. Imam tak duduk di antara dua sujud, dia dah duduk, makmum dah duduk. Okey, dah sebut tadi tak batal tapi haram. Itu satu rukun, tak batal tapi haram. Kemudian imam tak bangun lagi, imam dah sujud yang pertama, dia dah duduk di antara dua sujud, haram tapi tak batal makmum tadi. Kemudian makmum tadi pergi sujud yang kedua pula,
Maknanya dia lawan tokeh 2 kali. Lawan imam 2 rukun, tak batal juga. Makmum tadi tak batal. Walaupun dia pergi 2 kali, 2 rukun. Sebelum imam pergi, dia pergi 2 rukun, tak batal juga. Tapi haram, dosa besar, ganda 2 lagi besar lah. Tadi dah sekali dosa besar, haram, ni dosa. Yang dibangkitkan dengan kepala kaldai dekat padang mahsyar. Imam tak angkat kepala, dia angkat kepala dah. Kemudian imam tak bangun lagi. Dia nak meneruskan lagi untuk rukun yang ketiga, baru batal. Jadi bukan kata boleh buat, nak kata tak batal. Mendahului imam 1 rukun tak batal, mendahului imam 2 rukun tak batal. Tapi haram memang haram 2 kali. Menuju makmum tadi, menuju ke rukun yang ketiga, nak lawan tokeh 3 kali, tak pergi lagi rukun seterusnya, baru on the way, dah batal. Gerak aja untuk pergi yang ketiga, dah batal makmum. Batal dalam dosa besar lah. Dosa memang ada tadi. Okey, yang ni baru 1 rukun. Bila 1 rukun mendahului imam, maka haram. Dan yang kedua, memutuskan ikutan, tak ikut imam, tapi tanpa niat mufarakah. Tanpa niat mufarakah. 2 kali salah. Dah lah cepat pada imam 1. Okey, haram dah. Kemudian dia putuskan ikutan, dia makmum tapi dia tak ikut imam. Dia salam, dia dah bagi salam tapi tak niat mufarakah. 2 haram juga. Jadi 2 haram ni katanya batal. Batal sembahyang kerana buat 2 benda haram. Dan sesungguhnya telah dijelaskan demikian di dalam Kitabul Al-Kifayah pada bab salatul Jumaah. Maka berkata pengarangnya, sesungguhnya makmum apabila menyertai, maksud serentak, ia memberi salam dengan imam, maka adalah hukumnya samalah dengan hukum orang mufarakah dengan imam tanpa uzur dan tiada berniat mufarakah, iaitu batal sembahyangnya. Ini pendapat yang kedua, iaitu dia samakan. Ini cuma ni kejap-kejap tengok dia boleh dobek ni ia memberi salam dengan imam, maka adalah hukumnya samalah dengan hukum orang mufarakah dengan imam tanpa uzur dan tiada berniat mufarakah. Dia pening sikit. Cuba baca tengok. Saya baca sekali lagi. Tersebut dalam Kitabul Kifayah, dalam Kitabul Kifayah pada bab salatul Jumaah. Pengarang dia berkata, sesungguhnya jika makmum apabila menyertai serentak, ia memberi salam dengan imam, imam bagi salam, makmum bagi salam serentak, okey, maka adalah hukumnya sama dengan hukum orang mufarakah, hukum makmum mufarakah dengan imam tanpa uzur dan tiada berniat mufarakah. Hukum orang mufarakah dengan imam tanpa uzur dan tidak berniat mufarakah. Pening kata hukum orang mufarakah tapi tak niat mufarakah. Maksud dia gini, hukum orang mufarakah yang pertama maksudnya tak ikut imam. Mufarakah yang kedua maksudnya niat mufarakah. Jadi dia kata hukum orang yang tak ikut imam tak niat mufarakah. Itu maksud mufarakah yang pertama. Jadi bukan hukum orang mufarakah dengan imam tanpa uzur dan tiada berniat mufarakah. Tiada berniat mufarakah apa? Dia hukum orang mufarakah. Mufarakah yang pertama, dia tak ikut imam, berpisah dengan imam. Itu maksud mufarakah yang pertama. Mufarakah yang kedua, dia tak niat pun nak mufarakah tapi tak ikut. Lawan tokeh lah ni, lawan tokeh. Maka batal sembahyang. Pendapat yang pertama, serentak dengan imam tak batal, luput pahala berjemaah. Pendapat yang kedua, serentak dengan imam batal juga. Yang muktamad yang tadi batal juga. Kenapa jadi gitu? Itu kerana hadis tu lah, hadis bab hadis. Dan jika ia berniat mufarakah, salam tadi, sebelum salam tadi dia niat mufarakah, lepas tu dia salam, dia niat mufarakah, habiskan sembahyang, kemudian salam makmum tadi, maka hukumnya seperti mana huraian yang telah lalu, cerita lepas lah. Disebutnya di antara yang uzur dan yang tidaknya. Jika mufarakah, bagi salam, tengok dapat pahala jemaah ke tidak. Ada uzurnya dia iktiraf, maka pahala jemaah kekal. Tak ada uzur yang tidak ada iktiraf, saja-saja tak dapat pahala jemaah. Telah menetapkan oleh Syekh Al-Qamuli
di dalam Kitabul Jawahir pada sifat sembahyang bahawa makmum apabila salam ia sebelum memulai imam salam, niscaya batallah sembahyangnya jika ia tidak berniat mufaraqah. Ni cerita yang sama balik. Dalam kitab tu kata makmum salam, imam tak salam lagi, makmum salam dulu, dah lah tu tak niat mufaraqah pula tu, maka batal. Dan jika ia niatnya, kalau dia niat mufaraqah, maka padanya khilaf pada mufaraqah tanpa uzur. Khilaf. Cerita yang sama. 21 sempat? Tak sempat dah? Tak sempat dah. 21 akan datang. 22 akan datang. Cerita apa? Cerita makmum masbuk bangun sebelum imam bagi salam. Imam tak habis salam lagi, makmum dah bangun. Imam tengah assalamualaikum, dia dah bangun. Tu akan datang. Wajib makmum mengikut imam pada segala perbuatan sembahyang. Jadi kita berhenti dekat 21. Masalah 21. Wallahu a'lam. Tangguh dulu kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah. Astagfirullah.